Azmi ialah Ibrahim. Dari sudut kronologi, ialah kronologi perutusan, maka selepas Nuh dari sudut kronologinya bukan Musa tetapi ialah Ibrahim AS, yang juga menghadapi maknanya tribulasi, ujian-ujian sebagaimana Nabi Nuh menghadapi ujian-ujian. Dan Nabi Nuh, ujian yang antara yang dia terpaksa terima ialah bagaimana melihat maknanya anaknya, isterinya yang kafir tak mau beriman, yang kafir tak mau beriman, bahkan khianat terhadap dakwah, dan akhirnya waqila dukhulan nar ma'ad dakhilin, dikatakan masuklah anda berdua di dalam neraka bersama dengan orang-orang yang masuk. Rupanya walaupun suami seorang Nabi tak memadai, tak memadai suami itu seorang Nabi. Kanata tahta abdaini min ibadina salihin, asalnya dia berada di bawah hamba kami yang soleh. Falam yughniya, tidak memberi guna. Kalau dah tak nak ikut, tak memberi guna. Maknanya agama yang ada ni, kalau kita dah tak nak ikut dia, tak ada makna. Kalaupun agama itu cukup bermakna dan berharga nilainya, tapi kalau tak mau ikut, tak ada makna. Walaupun suami itu seorang Nabi, kalau tak mau ikut, tak ada maknanya. Jadi di hadapan Allah, la yanfa'u malun wala banun, tidak ada manfaatnya sudah ketika itu harta ke anak pinak ke kaum ke tak ada, illa man atallah biqalbin salim. Tapi kemudian dikatakan di sini bahawa wa Ibrahim idh qala liqaumihi, ketika dia berkata kepada kaumnya, u'budullaha wattaqu, sembahlah olehmu akan Allah dan bertakwalah kepada-Nya. Maka kata pengarang kita almarhum Pak Hamka rahimahullah, di sini Tuhan menceritakan pula perjuangan hamba-Nya yang digelar ataupun disebut sebagai Khalilullah. Nabi Musa Kalimullah. Kalim itu maknanya ialah bicara langsung dengan Allah di Jabal Tursina. Nabi Ibrahim Khalilullah, teman yang rapat dengan Allah, teman yang rapat dengan Allah, bicaranya begitu hampir dengan Allah. Di sana ada Nabi Isa, Ruhullah, wa nafakhna fihi min ruhi, ditiupkan dalam rahim Maryam itu akan ruh ciptaan Allah, akan ruh ciptaan Allah. Nabi Muhammad Habibullah, Nabi Muhammad Habibullah. Jadi ini gelaran-gelaran, adanya Khalilullah, adanya kita kata Kalimullah, Ruhullah, dan maknanya kita kata lagi satu iaitu Habibullah, kekasih Allah. Jadi cerita bagaimana perjuangan sahabat karib Tuhan. Khalilullah ini Tuhan sebut wattakhadha, maknanya Allah Ta'ala sebut di dalam satu surah bagaimana Allah telah mengambil dia sebagai teman karib. Surah An-Nisa ayat 125. Teman dalam surah An-Nisa ayat 125 Allah sebut wattakhadallahu Ibrahima khalila. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah mengambil Ibrahim sebagai teman karibnya, sebagai teman karibnya. Kerana apa? Kerana dari sangat usahanya mendekatkan dirinya kepada Allah. Walaupun dia seorang berdepan dengan majoriti penduduk Babil ataupun Babylon yang tak menerima Allah yang Esa, dia seorang. Kebenaran itu bukan terletak pada bilangan. Al-haqqu min rabbika, yang benar itu daripada Tuhan. Walaupun seorang Nabi Ibrahim majoritinya tak beriman, tapi Nabi Ibrahim tetap dengan usahanya. Walaupun bapa, dia tetap dengan usahanya. Jadi dia usahanya tidak putus, tidak putus mendekatkan dirinya kepada Allah,
diri kepada Allah dan menyebarkan agama Allah. Ketika beliau masih berdiam di kampung halamannya, ya, di Babylon, telah diseru kaumnya agar menyembah Allah sahaja. Wa'buduhu wattaquhu, dan bertakwalah kepada Allah sahaja. Tauhid, ya, maknanya tauhidkan Allah, jangan ada syirik kepada Allah, ya, jangan ada syirik kepada Allah, ya, jangan sembah patung, jangan sembah matahari, jangan sembah bulan, jangan sembah api, jangan sembah Namrud. Jadi dia banyak sembahan. Orang-orang di Babylon itu banyak sembahan. Matahari pun ada yang mereka sembah, bulan pun ada yang mereka sembah, ya tak? Maka Nabi Ibrahim yang masih muda memerhatikan keadaan itu dan memikir, apakah ini Tuhan? Sedangkan ianya pupus dan luput dan lenyap. Jadi berlakulah dialog dalam diri Nabi Ibrahim, dipanggil monolog dalaman, ya, dipanggil monolog dalaman, ya, monolog dalaman dalam diri Ibrahim. Jadi dikata di situ bahawa kerana Allah lah, tidak yang lain yang menciptakan alam ini. Apakah ta'rif alam? Ta'rif alam ialah ma siwallah. Ma siwallah, itulah alam. Apa yang selain Allah, itulah alam. Sama ada alam manusia, alam malaikat, alam jin, alam binatang, alam tumbuhan. Apa yang selain Allah dipanggil alam. Ma siwallah, itulah dia katakan alam. Apa yang selain Allah itu alam. Itu semua diciptakan oleh Allah. Allah lah, ya, la syarika lahu, yang tiada sekutu yang lain dengan dia di dalam memberikan jaminan hidup bagi seluruh yang bernyawa di muka bumi. Allahus Samad, ya tak? Allah adalah tempat pergantungan, ya, Allah adalah tempat pergantungan. Ya, terutamanya manusia mestilah ia bergantung kepada Allah, sebab Allah itu Malikin Nas, Ilahin Nas, Rabbin Nas, ya, Tuhan yang mencipta manusia, pemilik manusia, sembahan manusia. Maka tidaklah patut kalau manusia menyembah yang lain. Dzalikum khairul lakum, demikian itu adalah lebih baik. Ini sebenarnya pendekatan yang digunakan oleh Nabi Ibrahim dengan uslub memujuk, ya, pendekatan yang memujuk. Ayah dia pun dipujuk. Ketika mana ayahnya sebagai pembekal berhala tunggal menyuruh dia menjual berhala, sebagai arahan, dia ikut arahan pasal nak pujuk ayahnya. Cuma ayahnya suruh dia jual tanpa dibekalkan skrip. Bila nak menjual itu mesti ada skrip. Dia pun oleh kerana ayahnya tak bagi skrip, jualan. Salesman kan, salesman kan ada skrip, kan? Biasa betul-betul bila salesman datang kan, cik, boleh tunggu tak cik? 5 minit tak? Cik tak beli pun tak apa. Cik tak beli pun tak apa. Cik tengok dia kan, tunggu mas skrip tak tu? Itu skrip kan? Salesman tidak. Jadi oleh kerana skrip tidak ada, Nabi Ibrahim ambil kesempatan untuk berdakwah. Ya tak? Dibagi satu skrip yang melibatkan orang dapat mesej, isyarat. Berhala, siapa nak beli, pekak bisu tuli. Berhala, siapa nak beli, pekak bisu tuli. Langsung orang tak beli. Sebab apa? Skripnya tidak merangsang pekak bisu tuli. Sumun, hukmun, umyun. Ya tak? Bahawa siapa nak beli sumun, hukmun, umyun, ya. Jadi akhirnya apa kata dia? Jadi dia, ayahnya tak boleh nak marah dia pasal apa? Sebab maknanya dia ayahnya suruh kredit, tapi dia dengan skrip dia. Jadi maknanya bagaimana Nabi Ibrahim dalam uslub dakwah dia meraihkan ayahnya, mesej dakwah dia sampaikan juga. Ini penting tuan-tuan. Meraihkan ayah dalam masa yang sama, mesej dakwah sampai. Macam kadang-kadang kan, katalah kita tu beri kahwin kan, kadang-kadang ada benda-benda yang kita tak kenal masa dulu hidup kan, ada benda-benda yang tak kenal, tapi kita boykot sepenuhnya pun tak boleh juga. Lalu kita main peranan untuk menyampaikan mesej, ya tak?
Kita sebagai, maknanya apa dipanggil, master of ceremony. Kenapa tak? Master of ceremony ke, ataupun kita sebagai, kadang-kadang zaman sekarang dipanggil event manager. Event manager. Kalau dilepaskan event manager ni kepada yang bukan-bukan ni tuan-tuan, lain macam jadinya tau. Jangan buat main. Saya pesan diri saya terutama ni, nak kahwinkan anak, jangan bagi event manager ni orang yang tak tentu, yang kita tak kenal. Berselera peluri kahwin kita, dicarinya DJ dia, lagu yang keluar apa-apa. Kita ni jenis ngaji warakun wabarkun. Tak, warakun wabarkun tu buruh dengan jilat, tapi tak apalah, pakai sikit warakun wabarkun. Mereka pakainya, dia nyanyinya, pasang lagu dandut sekarang. Habis warakun wabarkun kita. Itu dipanggil tukang siapa menyanyi lagu karaoke dandut, kita belum jadi habis. Jadi saya pesan banyak, supaya kalau nak kenduri kahwin, DJ kena cari orang yang faham agama. Dia pilih lagu-lagu dakwah. Jangan ikut sedap je, tak boleh tu komel apa? Komel sebab perdana komel lepas apa tak kira kenduri kahwin kita malu buatnya, rasa tak nak pergi. Saya bila kopi tu rasa tak nak pergi, rasa tak nak pergi. Ada udah Inul Garudi yang keluar, ada lagu Inul Garudi yang keluar, benar? Dia ni warakun warakun, lagunya Inul Garudi. Teman-teman, jadi maknanya di situ kita nak cerita balik Nabi Ibrahim AS, bagaimana dia mengimbangi antara kehendak ayah dengan tuntutan dakwah. Ini pun penting, ini pun penting. Kita mau tak mau, kadang-kadang kita akan mengikut status quo yang ada, tetapi mesej kita kena sampaikan. Risalah kita kena sampaikan. Kalau tidak haru, tuan-tuan, kadang-kadang saya tengok manager apa ni event manager ni, dia ngarahkan macam mana nak angkat gambar, siapa kena duduk bawah, siapa kena duduk atas. Yang kita ni dah jadi kambing buatnya, dah jadi kambing, dah jadi perut, disuruh sarahnya, bukan dikiranya, kita ni kena kita siapa. Kita dah jadi perut, suruhnya duduk, suruhnya baring, suruhnya apa, fish. Tak berpesin kopi tu tak gambar sampai 2-3 jam mati ke tak? Penuri-penuri sebulan budak lain. Jadi maknanya di situ bagaimana diserunya, dikatakan di sini bahawa maka tidaklah patut kalau manusia menyembah pula kepada yang lain, itulah yang sebaik-baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Jadi maknanya in kuntum ta'lamun, menggunakanlah ilmu ini, akal ini untuk kita mendapat ilmu dalam membuat pilihan. Dan sebenarnya tidak ada pilihan, hakikatnya yang benar itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi gunakan akal untuk berakidah. Akidah tidak boleh berdasarkan sentimen semata. Artinya jika Allah sahaja yang kamu sembah dan kepadanya kamu bertakwa, wa'buduhu wattaqu, wa'buduhu wattaqu, maknanya sembah Allah, taat perintahnya, wattaqu maknanya bertakwa, jaga larangannya, jangan terlibat dalam perkara-perkara yang dilarangnya. Itulah jalan yang sebaik-baik bagi kamu. Itulah jalan yang sebaik-baik bagi kamu untuk keselamatan hidupmu dalam dunia dan juga untuk di akhirat. Sebab itulah orang yang menyerah diri kepada Allah dipanggil muslim. Proses itu dipanggil aslama. Dan Nabi Ibrahim AS adalah seorang muslim kerana dia tunduk dan patuh menyerah diri kepada Allah. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Apakah agama yang terlebih baik? Wa man ahsanu dinan, daripada agama yang
aslama wajhahu lillah. Aslama itu maknanya Islam. Di situ maknanya menyerahkan diri untuk tunduk patuh. Wajhahu itu wajah, di situ maknanya zat dirinya, lillah, kepada Allah. Jadi wajah dengan makna zat. Misalnya ayat Quran yang berbunyi wa yabqa wajhu rabbihi, maka kekallah wajahnya. Makna wajah di situ kekallah zatnya, dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbihi dzul jalali wal ikram. Ataupun doa iftitah. Dalam doa iftitah itu tuan-tuan perasan, wajah tu wajhi lilladzi fataras samawati wal ardh. Maknanya apa? Maknanya wajah tu wajhi itu maknanya zati, diriku, zati. Ya. Maknanya aku tawajuhkan, aku hadapkan diriku ini. Wajhi maknanya diriku ini lilladzi fataras samawati wal ardh, bagi Tuhan yang menjadikan langit-langit dan bumi. Itu makna wajah tu wajhi tadi. Ya, aku hadapkan diriku ini bagi Tuhan yang menjadikan langit-langit dan bumi. Jadi maknanya aslama, orang yang aslama itu orang yang dikatakan Islam, Muslim, dan dari situlah timbulnya juga perkataan salam, sejahtera. Jadi nak dikaitkan di sini bahawa orang yang tunduk patuh kepada perintah Allah itu dijamin keselamatan, kesejahteraan hidup dalam dunia dan juga di akhirat. Itu yang kita kata Allahumma anta salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina ya rabbana bisalam. Engkaulah yang maha sejahtera, darimulah kesejahteraan, kepadamulah kembali kesejahteraan. Hidupkanlah kami ya Allah dengan kesejahteraan. Daripada salam, sejahtera, keselamatan, ya. Selamat itu sebenarnya cakap Arab, tuan. Selamat itu cakap Arab daripada salam. Bil amni was salam, ya, dengan rasa aman dan keselamatan, ya. Arab. Jadi daripada salam timbullah selamat. Ya, daripada salam timbullah selamat. Ma'as salamah, ya, bersama dengan keselamatan. Jadi itu maknanya selamat. Cakap Arab, ya, cakap Arab, ya. Dan dengan takwa kepada Allah terhindarlah kamu daripada kejahatan-kejahatan. Pasal makna takwa ialah jauh daripada yang diharamkan. Makna takwa ialah menghalang diri daripada dosa-dosa. Makna takwa ialah tidak terlibat dalam perkara-perkara yang syirik. Itu makna takwa. Maka dengan itu terhindarlah kita daripada kejahatan. Bahkan terbukalah hati pada hakikat kebenaran. Tuhan buka hati kita bila ada takwa Allah, ya, dikatakan ittaqillah wa yu'allimukumullah. Kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan ajarkan. Ya, tanpa takwa kita tak dapat ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai ladunni ilma, ya, ladunni ilma. Itulah yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya bagi saya Pak Hamka ni mendapat ladunni ilma sebab dia bukan mengaji jauh dan dia bukan mengaji lama, tapi luar biasa ilmu. Dan kalau dia berpidato dalam bahasa Arab di hadapan orang Arab, terkejut dan terpukul orang Arab, ya. Maknanya dalam negara kita ni, di zaman sempat saya, masa itu saya di Saudi, ya, di Riyadh, Saudi saya belajar. Kita dihadirkan ataupun tetamu ataupun wakil Habib masa itu ialah apa namanya ni, Dr. Siddiq Fadil. Dan kebetulan peserta-peserta muktamar antarabangsa itu terdiri dari berbagai bangsa. Maka terpilih Dr. Siddiq Fadil untuk memberikan ucapan bagi pihak perwakilan di hadapan Haji Fahad masa itu, Muktamiri, ya, di hadapan Muktamiri. Itu dia. Maka keluar dalam surat khabar Arab memuji kepetahan Dr. Siddiq Fadil. Orang Perak, ya, orang Jawa pula tu. Orang Perak, orang Jawa Sungai Tiang dah, ya dah.
tapi dipuji oleh orang. Maksud saya ya, fahamkan ya, orang yang maknanya manusia yang Tuhan bagi itu, ya, walaupun dia tak lama mengaji, bahkan dia pun lari terjun tinggal tak nak mengaji, ya tak? Tapi itulah Tuhan nak bagi ya. Kalau dah tak dapat, lama pun tak dapat. Lama dah bukan ngaji ni, tak berapa lama tak faham juga ma'al-gunah ni. Ya Allah, itulah yang baik bagi kamu, dzalikum khairul lakum, yang jika kamu mengetahui. Itulah sebabnya Nabi Ibrahim memberitahu sehingga berubahlah pandangan hidupmu yang salah kepada yang benar. Ini dibagi akidah. Maknanya yang Nabi Ibrahim bawa ni bukan syariat, belum lagi akhlak, belum lagi, baru akidah. Ya tak? Pandangan hidup, ya, maknanya world view, Western Shore, kata orang tak bernama, ya tak? Sebagai pandangan hidup, world view, nak ubah yang itu dulu. Apa pandangan kamu terhadap agama, terhadap Tuhan, terhadap alam, terhadap dirimu, ya? Innama ta'buduna min dunillah, hanya saja tidak lain yang kamu sembah selain Allah itu dikatakan hanyalah berhala-berhala, ya, authanan, sebagai berhala-berhala yang mana takhluquna ifkan, yang kamu memperbuat-buat. Tuan-tuan tolong betulkan ya, bukan memperbuat. Di situ ditulis memperbuat dan memperbuat dusta, reka, cipta benda yang asalnya tak ada, kamu ikut semua. Ya tak? Tuan-tuan perasan? Tuan-tuan perasan? Ini bukan memperbuat. Tuan-tuan perasan tak patung-patung yang mereka buat ni kan? Ya Allah, sekarang kita tengok berbalut, udah ngecat warna lain, tak ada 7-8 bulan udah balik berbalut, udah ngecat warna lain, udah tak ada roji kan? Tak ada roji sebab dia bukan ada mengaji fatwa lain ke? Aku nak mengaji kan? Bukan ada kitab hadis, kitab tafsir kita dengan kitab fiqh, kita apa banyak ada mengaji. Tak adalah kita nak ngadu masjid je. Yang masjid selalu beradu-adu tu di masjid yang tak ada ngaji tu. Memang ada masjid yang tak ada ngaji-ngaji, tak banyak ngaji. Dia kita nak ngadu je. Ngadu masjid je je. Duit banyak, tak ada ngaji-ngaji. Dia orang ngadu masjid je je. Orang ngaji dia ngadu. Itu yang 500,000 nak mengobong je. Masjid Al-Faraniah Sungai Siput tu tuan-tuan. Nak mengobong dan kemudian nak ngangkut dan nak ngorek 500,000, setengah juta habis di situ. La ilaha illallah. Kenapa? Padahal kalau kita bagi kepada asnaf yang berhutang kerana menuntut ilmu pengetahuan, kan kelega. Ini tak solat sampai, ya tak? Sebagai amaran daripada pihak peguam. Awak jadi penjamin pula tu. Ya, kita yang letih tu bila kita jadi pensyarah yang ambil kita menjamin budak tu kan, kita dah tak kena, tak siapa kita jamin. Baru ni sampai pula 2 lagi sorat, 1 pulau budak ni, 50 pulau dia pun tak bayar, tak? Balik kepada 500,000. Cuba kalau dibagi kepada budak-budak ni, dia langsirkan dia daripada hutang. Bila dah tak dengar itu lah orangnya, tak? Dia mengadu dia penting, tak? Jadi dikata di situ bahawasanya, artinya bahawa yang kamu sembah selama ini hanyalah patung-patung berhala. Berhala itu adalah buatan tangan kamu sendiri, lalu kamu yang beri nama asma samaitumuha antum wa aba'ukum, nama-nama yang kamu namakan kamu dan bapak-bapak kamu. Ma nazzalallahu biha min sultan, sedangkan Tuhan tak ada pun turun apa-apa daripada hujah untuk kamu pegang nama Lata wal Uzza wal Manata. Ya tak? Yang menamakan Tuhan itu macam-macam lah. Padahal apa pun hujahnya tak ada. Ya, untuk diberi nama, kamu dia senang-senang nak bagi nama. Perbuatanmu itu sudah nyata dusta. Ya, dikata apa di situ?
Padahal berhala yang kamu buat daripada batu, kayu, kamu yang membuat sendiri, kamu yang sembah dan kamu yang muliakan, kamu bagi nama dan kamu tuhankan. Perbuatan itu sudah nyata dusta. Yang saya sebut semalam kan, kadang-kadang ada gereja untuk orang Cina saja, ada gereja untuk orang India saja, dan patung yang dibuat, patung Isa dan Maria tu tengok baik-baik. Lain bila yang orang India saja gelap sikit patungnya. Kalau yang Cina tu cerah patungnya, mata dia sepet sikit, pandai dia suka demo je. Ikut suka demo je tak? Jadi kamu yang buat-buat ifkan, ya tak? Bukankah suatu dusta dengan disedari atau tidak kalau buatan tangan sendiri lalu dianggap lebih berkuasa dari yang membuat? Padahal ini yang membuat yang lebih berkuasa. Ini tak, yang dibuat pula lebih berkuasa, disembah-sembah, ya tak? Itu yang kadang-kadang yang buat tu saja dibuatnya dengan bentuk yang menakutkan. Ya tak, mata terbeliung dah, misal bertaring dah, supaya orang yang membuat ni datang rasa takut dengan was-was syaitan. Di sebalik patung-patung ini ada syaitan yang mewas-waskan dalam hati, maka datanglah perasaan takut itu, nyembah-nyembah, ya tak? Padahal designer tu, arkitek tu yang buat tu, mata terbeliung tak terbeliung tu, ya tak? Itu semua ifkan. Itu adalah reka cipta manusia, ya. Jadi Nabi Ibrahim dia tak boleh tengok benda tu. Dia kata, wallahi la akidanna asnamakum wa tallahi la akidanna asnamakum, demi Allah aku pasti akan melakukan helah tipu daya kepada patung-patung kamu. Aku mendak di menyembah, aku dah berhujah dengan kamu tak mampu nak jawab hujah aku. Kalau itu, jagalah. Kali ini sasarannya bukan kamu tak, sasarannya patung-patung ini. Dia isytihar agenda dia. Nabi Ibrahim di isytihar agenda dia tak sembunyi. La akidanna asnamakum, aku pasti akan menipu helah patung-patung kamu semua. Ya. Sesungguhnya yang kamu sembah nama, ya, sesungguhnya ta'buduna min dunillahi la yamlikun, tidak mampu, tidak memiliki ar-rizqa, memberi rezeki untuk kamu. Alangkah bodoh orang yang menyangka bahawa berhala memberinya rezeki, padahal berhala itu dibuat oleh orang yang meminta rezeki kepadanya. Ya, dia tidak dapat menggerakkan tangan, tak dapat melangkahkan kaki, dan dia patut itu hanya mulia apabila dimuliakan. Kalau tidak, baring dia dekat bercam, ya. Dekat bercam tuan-tuan ada tempat buat patung. Baring, kalau tak ada keren ngangkatnya, tahu tak tu? Qiyamuhu bi keren. Bukan qiyamuhu bi nafsi, tak, qiyamuhu bi keren. Ya tak? Keren cakap putih lah, ya tak? Dia bangun dengan sebab ada keren, ya tak? Dengan sebab ada keren. Tak akan ada mulianya kecuali kalau dia dimuliakan oleh orang. Bagaimana dia akan dapat memberi rezeki padahal dia adalah makhluk Allah? Sama juga keadaannya dengan orang yang meminta itu sendiri. Sebab itu usahakanlah rezeki itu, wabtagu indallahi rizqa, cari rezeki dari sisi Allah. Wa'budu, sembah Allah. Jangan cari rezeki tapi tak ada nak sembahyang, tak ada nak menyembah Allah. Ya, washkurulah, dan bersyukurlah kepada-Nya setelah dapat rezeki. Sebab hanya Dialah yang memberi rezeki, dipanggil Ar-Razzaq. Allah Ta'ala itu dipanggil Ar-Razzaq, ya, yang memberi rezeki. Dengan terlebih dahulu menyembahnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah dan akan dikaulah kami mohon pertolongan. Jadi sembah Allah dulu, jangan minta pada Allah tapi tak sembah Allah. Minta pada Allah tapi tak sembahyang. Cari orang lain tolong sembahyang hajat. Di swasta kan ya sembahyang hajat. Maklum lah zaman ini zaman swasta, ya tak? Jadi sembah dulu kalau nak minta pun, ya, sembah dulu pada Allah dan beribadat kepada-Nya. Washkurulah, dan bersyukurlah kepada Allah. Kenapa? Bila kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Ini bermakna bahawa tanpa kesyukuran maka tak ada keberkatan, rezeki itu semakin berkurang. Dan bersyukur itu bukan hanya di mulut.
Bersyukur itu ialah mesti dibuktikan